Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey, kita dah pernah belajar tentang bentuk-bentuk geometri 3 dimensi. Okey, apa beza 3 dimensi dengan 2 dimensi? Okay. Kalau dalam bahasa mudahnya kita panggil 3D lah. 3D dengan 2D. Okey, kalau 3D ni, kalau 2D dulu. 2D ni suatu yang dia macam lukisan. Kita hanya nampak, kita tak boleh pegang dia. Okey, kalau 3D ni, 3D ni atau 3 dimensi, dia suatu objek yang kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Okey. Okey, Menara Tun Mustafa yang berbentuk silinder merupakan satu daripada mercu tanda kebanggaan rakyat Sabah. Bolehkah anda meneka luas permukaan dan isi padu menara tersebut? Okey. So, untuk tajuk ni kamu akan belajar mencari luas permukaan, dan mencari isi padu. Okey. Silinder merupakan satu daripada bentuk geometri 3 dimensi yang wujud di sekeliling kita. Perhatikan sekeliling anda dan nyatakan bentuk geometri 3 dimensi yang anda boleh dapati. Bandingkan bentuk geometri yang diperoleh dengan rakan anda. Okey, bentuk geometri yang kita dah biasa tahu. Apa dia? Okey, silinder. Kuboid. Kubus. Piramid. Sfera. Prisma. Okey, ini antara bentuk geometri yang berada di sekeliling kita. Okey, apa contoh silinder? Silinder contoh dia botol air, gelas. Okey. Cawan tak. Tonggas. Okey, kuboid. Contoh kuboid, apa beza kuboid dengan kubus? Kuboid seperti kotak kasut, meja, permukaan kerusi. Okey, kubus pula contoh dia dadu. Okey, dia punya permukaan dia semua sama besar. Ataupun dia punya sisi dia semua sama panjang. Okey, kubus. Piramid. Okey, contoh piramid macam piramid lah di Mesir. Contoh lain macam nasi lemak. Okey, bungkusan nasi lemak tu. Itu pun contoh kubus. Contoh piramid. Okey, sfera, bola, bumi. Okey, itu antara contoh-contoh. Mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi. Okey, cikgu terlupa satu lagi, kon. Kon ni macam topi bertir. Okey. Klasifikasikan bentuk 3 dimensi. Okey, ni kon, ni piramid, ni kuboid, ni silinder, ni prisma. Okey. Sifat bentuk geometri sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, kita tengok bentuk geometri prisma. Okey, prisma, jangan terkeliru antara prisma dengan piramid. Okey, ini prisma. Prisma tapak dia bentuk prisma ni, nama prisma ni bergantung kepada tapak dia. Okey, ada prisma tapak dia bentuk segitiga. Ada prisma yang bentuk tapak dia bentuk heksagon.
ada prisma tapak dia bentuk pentagon. Okey, dia bergantung kepada tapak dia. Okey. Prisma mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Maksudnya dia kongruen, sama. Okey, contoh ni prisma ni tapak dia bentuk heksagon. Dia mesti ada dua tapak yang sama besar. Okey, yang kongruen, maksudnya kongruen ni sama. Okey, sama juga dengan prisma bertapak segitiga ni. Okey, dia mesti ada dua tapak rata yang sama dan kongruen. Permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Okey. Kita tengok permukaan lain dia. Yang depan ni segi empat. Tepi ni pun segi empat. Belakang tu pun semua segi empat. Itu maksud dia. Permukaan lain bentuk segi empat. Okey, yang ni pun sama. Segi empat. Bawah dia pun segi empat. Belakang dia pun segi empat. Okay, itu ciri prisma. Ciri yang ketiga, mempunyai keratan rentas yang seragam. Okey, apa dia keratan rentas yang seragam? Okey, bermaksud kalau cikgu potong, bayangkan ni kek lah. Bayangkan ni kek bentuk prisma. Kalau saya potong sekeping, kita akan dapat bentuk yang sama. Betul tak? Semua akan dapat bentuk yang sama. Bentuk segitiga. Itulah keratan rentas. Okey. Sama juga dengan prisma bertapak heksagon ni. Kalau saya ikut potong macam ni, sekeping, kan? So saya juga akan dapat heksagon lah. Juga akan dapat bentuk yang sama sampai akhir dia. Itulah kita namakan keratan rentas. Okey. Piramid. Okey, berbeza dengan prisma, piramid ni dia mesti ada satu puncak dan mesti ada tapak. Apa-apa dia mesti ada puncak. Puncak ni yang atas tu lah. Mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Maksudnya dia boleh bentuk segi empat, segi tiga, heksagon, pentagon. Okey. Dia masih dikira piramid. Muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Okey. Muka lainnya berbentuk segitiga. Kalau yang bawah tu bentuk poligon, sisi yang lain dia mesti bentuk segitiga. Okey. Silinder. Silinder dia mesti mempunyai dua tapak rata berbentuk bulatan. Okey, dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Dia mesti sama. Satu permukaan sisi yang melengkung yang mencantumkan dua tapak. Okey. Dia ada satu permukaan melengkung yang mencantumkan dua tapak. Okey, apa dia kon? Kon dia seperti piramid, dia mesti ada puncak dan ada tapak. Cuma tapak dia berbeza, tapak dia berbentuk bulatan. Tadi piramid tapak dia berbentuk poligon. Okey, satu tapak rata berbentuk bulatan, mempunyai satu puncak, satu permukaan melengkung yang menyambungkan tapak dan puncak. Okey, ini permukaan melengkung dia. Okey, itu adalah kon. Okey, apa dia sfera? Sfera ialah semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik berjarak sama dari pusat sfera. Okey, maksudnya kat sini ni pusat sfera. Jarak dia ke mana-mana tempat dia hala ke tepi dia ni, semua jarak dia adalah sama. Ke mana-mana permukaan, jarak dia akan sama. Okey, kalau 2 cm, 2 cm lah.
Okey, mempunyai satu permukaan melengkung. Okey, kat luar ni ada satu permukaan melengkung. Hanya ada satu permukaan melengkung, dia tak ada permukaan rata. Okey, itulah ciri-ciri bagi bentuk geometri dan juga dia punya sifat geometri. Tengok kat sini. Piramid dan prisma dinamakan mengikut bentuk tapak. Okay. Tetrahedron. Tetrahedron ni piramid. Piramid yang bertapak segi 3. Okay. Kenapa dia piramid? Dia ada puncak, dia ada tapak. Okay, kita namakan dia tetrahedron. Okay. Ni prisma. Kenapa prisma? Sebab dia ada 2 tapak. Okay. Prisma heksagon. Kenapa heksagon? Sebab tapak dia bentuk heksagon. Sisi 6. Okay. Ni prisma segitiga. Kenapa kita kata prisma? Sebab dia ada 2 tapak. Tapak dia berbentuk segitiga. Jadi kalau prisma bentuk kalau ni piramid apa? Piramid bertapak segi 4. Nyatakan sifat geometri bagi objek 3 dimensi berikut. Okey. Ni kon, sifat geometri dia apa? Mempunyai satu puncak, tapak berbentuk bulatan. Mempunyai satu permukaan melengkung yang menyambungkan antara puncak dan tapak. Okey, ni kubus. Kubus sifat dia adalah dia mempunyai 4 permukaan yang sama besar. Setiap sisinya adalah sama panjang. Okey, piramid. Ciri piramid dia mempunyai satu puncak dan tapak berbentuk poligon. Untuk kemah ni tapak dia berbentuk segi 4 dan mempunyai permukaan lain berbentuk segi 3. Okey. Silinder mempunyai 2 tapak berbentuk bulatan dan mempunyai satu permukaan melengkung yang menghubungkan antara 2 tapak. Okey. Seterusnya, nyatakan bentuk 3 dimensi yang mempunyai sifat geometri berikut. Mempunyai satu puncak dengan satu permukaan melengkung. Okey, apa dia? Satu puncak, satu permukaan melengkung. Jadi kun lah. Mempunyai satu puncak dengan tapaknya berbentuk poligon. Satu puncak, tapak bentuk poligon. Poligon ni mesti segi-segi. Okey, so piramid. Semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat objek. Maksudnya dia adalah sebuah sfera. Okey. Apa dia bentangan bentuk 3 dimensi? Okey, bentangan. Bentangan ni maksudnya kita ada bentuk 3 dimensi dan kita buka. Kita buka binaan tu. Ataupun kita potong lah, kita buka. Okey. Aktiviti yang sepatutnya kita buat. Okey. Kita tengok bentangan dia. Okey, kalau silinder, oleh kerana dia ada 2 permukaan yang bulat, so dia mesti ada 2 bulatan. Okey, permukaan yang melengkung ni sebenarnya bila kita buka, dia akan membentuk satu segi 4. Okay, bentuk dia macam ni. Dan bulatan tu kita boleh lukis kat sini boleh. Kat sini pun boleh. Ataupun ni panjang. Okay, buat kat sini boleh. Sini pun boleh. Ikutlah mana-mana yang sesuai.
Kalau cikgu buat macam ni sesuai ke tak? Ni bentangan, bulatan kat sini. Sesuai ke tak sesuai? Okey, dia tak sesuai. Okey. So kena tengok yang logik lah. Okey, untuk kon kita ada satu tapak di bawah ni. Tapak dia bentuk bulatan, so mesti ada bulatan. Okey. Dia punya permukaan melengkung ni, kalau kita buka, dia akan membentuk suatu, sebenarnya bentuk dia macam ni. Dia akan membentuk satu sektor. Okey. Macam tu. Okey. Ni dia punya kon punya bentangan. Okey, untuk piramid dia punya bentangan bergantung kepada bentuk piramid tu macam mana, tapak dia apa. Okey, untuk gambar ini tapak dia bentuk segi 4. So kita mesti ada satu permukaan segi 4 diikuti oleh 4 permukaan berbentuk segi 3. 1 2 3. Okey. Okey, prisma segi 3. Prisma segi 3 pun sama. Okey, dia mempunyai 2 permukaan berbentuk segi 3 dan 1 2 3. Kalau untuk kes ni ada 3. 1 2 3. So ada 3 permukaan segi 4. Okey. Okey, 3 permukaan segi 4. Okey, kita nak lukis dia punya segi 3. Okey. Bentangan ni dia bergantung kepada macam mana awak pandang benda tu. Okey. Okey, lakarkan bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okey. Ni untuk kon. Ni untuk piramid tapak segi 3. Okey, ni tapak dia. Okey, ni tapak dia. Dan ini dia punya bentuk segi 3. Ada 3. Okey, ni prisma berbentuk, tapak dia bentuk trapezium. Okey, so inilah trapezium dekat sini. Dan dekat sini. Okey. Ada kesalahan kat sini kalau awak perasan. Tapak dia cuma ada 3 kan ni. 1 kan. Dia punya sisi ni ada 3. Ni ada 4. 1. Okey, 1. 2 yang bawah ni. 3 yang belakang. Ada 1 lagi kat atas ni. Dia tertinggal. Ada 4. Sebab dia ada 5 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okey, 6 6 permukaan.